naik kursi. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, siapa-siapa yang tengah menonton Facebook, kalau dapat notification daripada iFit Physiotherapy sedang live, boleh tonton live kita pada hari. Kita orang akan berkongsi tentang Carpal Tunnel Syndrome ataupun CTS. Okay, sebelum tu boleh dengar dengan jelas ke? Kalau tak jelas, tolong komen di bawah ya. Gimana? Gimana? Macam gelap sikit. Okay, jelas ke tak? Siapa-siapa yang tengah menonton tu boleh respon tak? Jelas atau tidak? So kalau tak clear nanti sayanglah kita bercerita tak ada orang dengar ke. Okay, kita tunggu mana kawan-kawan kita semua daripada Facebook, rakan-rakan Facebook. Siapa yang tengok ni boleh share dengan kawan-kawan lain di grup masing-masing semua. Boleh tag rakan-rakan. Siapa yang ada kebas ke sakit tangan sebab hari ni kita punya topik sangat menarik. Apa? Okay, topik kita pada hari ini ialah Carpal Tunnel Syndrome. Okay, so kita akan bincang lebih lanjut lah nanti. Kita nak kongsi tips senaman juga untuk mereka yang punya Carpal Tunnel Syndrome. Kepada semua rakan-rakan FB semua, siapa yang ada apa saudara mara ke rakan kenalan yang ada sakit kebas atau kebas pada tangan, pada pergelangan tangan, jom kita share ramai-ramai, tag kawan-kawan dah semua untuk tengok kita punya live hari ini. Okay, kita masih menunggu lagi. Okay, tadi. Okay, kita terasa boleh mula sekarang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Halwani dari iFix Physiotherapy Center dan ini adalah kawan teman saya pada hari ini iaitu saya Fazila Syam. Okay, sahabat kepada Fadilatul Halwani. Okay, hari ini kita akan share kenaan live kita hari ini. Tajuk kita? Okay, tajuk kita lagi sekali. Okay, Carpal Tunnel Syndrome.
sakit tangan itu adalah disebabkan carpal tunnel syndrome ataupun penyakit lain. Okey, apa itu simptom carpal tunnel syndrome? Okey, kita akan kongsilah macam mana kita nak tahu benda itu adalah carpal tunnel syndrome ataupun disebabkan oleh penyakit lain. So hari ini saya akan mulakan. Okay, carpal tunnel syndrome tu terjadi apabila laluan ataupun kita panggil sebagai terowong pada bahagian carpal iaitu pergelangan tangan kita menjadi sempit. So saya akan tunjuk carpal adalah pada kawasan pergelangan tangan kita. Okay. So dekat carpal area pergelangan tangan kita ni ada satu ligament iaitu nama dia transverse carpal ligament, di mana transverse carpal ligament ni di bawah pada ligament tu terdapat banyak tisu yang lalu. Antaranya adalah saraf kita iaitu saraf utama pada hadapan tangan, median nerve. Okey. Seterusnya adalah tendon daripada muscle kita punya flexor. Okey, maksudnya otot, laluan otot kita jugalah tendon otot yang bersambung kepada tulang kita. Okey. Carpal tunnel syndrome ni terjadi apabila laluan terowong pada bawah ligamen tu menjadi sempit. Ia terjadi disebabkan apabila pada tendon otot flexor iaitu tendon otot muscle bawah ni ada satu lapisan yang bernama synovium. So, synovium tu dia menjadi bengkak dan apabila dia bengkak itu yang akan menyebabkan space ataupun ruang pada terowong carpal tu menjadi sempit. Dan apabila ia menjadi sempit, dia akan menghimpit kepada saraf yang kita panggil sebagai median nerve. So, kat situ akan menimbulkan pelbagai simptom lah, antaranya kebas, sakit tangan. Okay. So, untuk simptom nanti kawan saya akan jelaskan dengan lebih lanjut apa yang akan rasa, kawasan mana yang anda akan rasa untuk mereka yang mengalami carpal tunnel syndrome ataupun kita panggil sebagai CTS. Okey, terima kasih Alwani. Okey, jadi kita bercerita balik pasal carpal tunnel syndrome ni. Macam yang saudara Alwani tadi beritahu, dia ada himpitan pada kita punya laluan saraf yang berada di pergelangan tangan ni lah, tu yang kita panggil dia carpal tunnel, kita panggil dia terowong. Sebab terowong tu dah terhimpit, jadi saraf yang disalurkan melalui situ akan tersekat lah. Jadi simptom-simptom apa yang biasa kita akan dapat ialah apa dia? So, yang pertama biasa kita akan rasa kebas-kebas. So, tangan kita bermula daripada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan sebahagian daripada jari manis ni kita akan start rasa kebas-kebas, rasa macam semut-semut, rasa sangat tak selesa. Ini sebab apa? Sebab saraf median nerve tu akan salurkan kita punya saraf ke bahagian ni lah, ibu jari, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis ni. Jadi simptom yang bila kita akan rasa bila kita ada carpal tunnel syndrome ni, kita akan rasa kebas-kebas, semut-semut dalam perasaan sangat tak selesa. Selain tu juga, kita akan rasa sakit pada kawasan pergelangan tangan dan juga kawasan yang saya sebut tadi itulah, kita akan merasa sakit. Dan seterusnya, yang paling terbiasa, kita dah ada rasa kebas, kita rasa sakit dan kawasan tu akan jadi lemah lah dan kita tak dapat macam, kebiasaannya lah kebanyakan pesakit carpal tunnel syndrome, dia tak boleh nak pegang barang. Sebab apa? Sebab dia kawasan pergelangan tangan dia tu lemah dan selain daripada lemah, kan ada rasa kebas yang saya beritahu tadi. So, perasaan tu semua akan menyebabkan kita tak dapat untuk memegang barang sebab kawasan sekitar tu jadi lemah lah. Jadi sebabkan tu banyaklah insiden-insiden berlaku macam jatuh pegang barang terhempas, tak boleh nak buat kerja apa semua. Okay, selain daripada tu juga, biasanya sakit carpal tunnel syndrome ni, dia mengganggu kita pada waktu malam. Sebab bila ada impitan pada saraf dan semuanya, dia akan menimbulkan rasa sakit. Dan apabila waktu malam pula, kita tidur, kebanyakan aktiviti kita, tangan kita secara kebiasaannya lah akan terbengkok macam inilah. Kita jarang nak biarkan tangan kita tegak je kan. So, kebiasaan waktu malam, tangan kita akan bengkok. So, bila aktiviti bengkok tangan ni, so akan hadirkan rasa sakit. Sebab tu bila malam, kadang-kadang kita akan rasa sakit dan waktu malam kita tak dapat tidur dengan lain-lain lah sebab asyik terjaga-jaga. Okay, itu salah satulah daripada simptom-simptom carpal tunnel syndrome ni. Okay.
Okay, so sekarang ni saya nak share lah macam mana carpal tunnel syndrome tu boleh terjadi. Okay, yang pertama ada juga yang mengatakan bahawa carpal tunnel syndrome ni boleh terjadi disebabkan oleh faktor keturunan. Okay, yang kedua kebiasaannya adalah disebabkan oleh pergerakan ataupun aktiviti yang berulang kali. Contohnya macam kita banyak menaip. So apabila kita banyak menaip, kebanyakan orang dia akan letak tangan dia pada atas meja. So kat situ akan menyebabkan himpitan lah kepada laluan carpal tunnel tu sendiri. Dan juga disebabkan oleh pergerakan yang berulang kali akan menyebabkan keradangan ataupun inflammation pada synovium, iaitu lapisan pada tendon tu tadi. Tu yang menyebabkan laluan menjadi sempit dan menghimpit kepada saraf dan menyebabkan simptom-simptom yang kebas, sakit, lemah tangan. Okey. Untuk rawatan, bila seorang itu mempunyai simptom carpal tunnel syndrome, kebiasaannya dia akan refer kepada doktor. Dan untuk permulaan, kebiasaannya doktor akan refer kepada fisioterapi. Untuk menjalani rawatan fisioterapi lah. Dan daripada rawatan fisioterapi tu kita akan bagi juga senaman di rumah untuk dilakukan untuk bagi mengurangkan himpitan pada kesempitan pada carpal tunnel itu sendiri. Okay? Dan ada juga yang doktor akan suggestkan untuk melakukan surgery ataupun pembedahan yang kita panggil sebagai carpal tunnel release. Okay. So carpal tunnel release ni doktor akan lakukan pembedahan dengan release, iaitu doktor akan melepaskan untuk mengurangkan himpitan ataupun untuk meluaskan ruang pada lorong ataupun terowong carpal tunnel itu. So doktor akan ligament tu dia akan potong, iaitu ligament yang kita panggil sebagai transverse carpal ligament. Okey, kat situ doktor akan release lah untuk mengurangkan rasa sakit tu. Okey, sebab ini adalah disebabkan oleh faktor sempit pada terowong dan himpitan pada saraf median nerve. Okey. Okey, Syah. Okey. Terima kasih kepada saudara Halwan ni atas penerangan tu tadi. Jadi kepada saudara mara rakan-rakan FB semua, kalau boleh apa-apa kalau ada rasa macam nak tanya atau rasa terlintas nak tanya berkenaan dengan topik kita pada hari ni, carpal tunnel syndrome, boleh just drop komen kat bawah dan kami akan membantu anda sebaik yang mungkin lah. Jadi berikut kepada sahabat kita, saudari Halwan ni tadi berkata pasal macam mana boleh jadi carpal tunnel syndrome tu. Kebiasaannya carpal tunnel syndrome ni terjadi dengan kita punya aktiviti harian kita sendirilah. Cara kita bekerja. Kebanyakan pesakit carpal tunnel syndrome ni seorang macam aktivitinya lebih banyak pada macam menaip, banyak kerja pejabat lah. Maksudnya bila kita menaip, tangan kita automatik bukan dalam keadaan relax lah. Kita akan lakukan pergerakan sebegini kan. So bila pergerakan begini terlalu lama, so lama kelamaan yang macam saudara Halwan ni cakap tadi akan berlaku inflammation atau keradangan di kawasan terowong carpal tu. Jadi lama-lama dia akan menghimpit kita punya laluan saraf, laluan tendon, laluan ligamen dan semacamnya lah. Jadi itu yang akan menimbulkan rasa sakit. Macam saya cakap tadi, simptom-simptom dia rasa sakit, rasa kebas. Yang paling teruk sekali dia lemah, kita tak boleh nak grab barang pun. Sebab bila grab akan jatuh sebab daya kekuatan tu tak ada. Okay. Jadi rakan-rakan FB semua jangan malu, jangan segan. Apa-apa persoalan boleh just tanya, turunkan komen anda di bawah. Dan kami akan jawab cuba yang sebaik mungkin lah. Okay, ataupun ada siapa-siapa yang mengalami carpal tunnel syndrome dan pernah menjalani rawatan fisioterapi ataupun pembedahan, boleh cuba kongsikan ataupun komen di bawah ini. So kita boleh share lah dekat orang ramai apa yang anda rasa sebenarnya bila mengalami carpal tunnel syndrome. Okay, siapa-siapa nak tanya, nak ajukan soalan, boleh. Okay, so kalau mungkin tak ada lagi yang nak bertanya, kalau kita dah habis live ni pun boleh je lagi kalau nak bertanya, nak komen kat bawah. So kita akan proceed kepada senaman untuk carpal tunnel syndrome. Okay, Syam nak tunjuk ke macam mana? Okay,
tunjuk sikit-sikit lah. Okay. Untuk sahabat-sahabat kita semua yang pernah atau sekarang ni mengalami sakit carpal tunnel syndrome. Jadi kami daripada IFX Fisioterapi hari ni kita nak share lah antara senaman-senaman yang boleh kita lakukan. Okay. So, senaman yang boleh kita lakukan ialah first. Okay, susah pula mikrofon ni. Okay. Yang pertama, so katakanlah tangan yang sakit tu belah kanan atau kiri? Belah kiri lah. So, belah kiri kita perlukan bantuan daripada tangan belah kanan. So, cara dia, pastikan anda punya siku dalam keadaan lurus. Dan bengkokkan tangan anda ke atas. So, ini dalam posisi ni anda kena hold ataupun tahan posisi ini selama 15 saat. And then relax. Ulang sekali lagi. Tahan kira 15 saat. Relax. Dan ulang sekali lagi. Okay. Ini untuk kita stretchkan kita punya otot sekitar dan kawasan yang tadi yang sempit tu lah. Okay. Dan seterusnya, senaman pergerakan seperti ini pula. Tadi kita tolak ke atas. Ini sekarang kita tolak ke bawah. Sama juga, pastikan kita punya siku dalam keadaan lurus. Kita tak nak bengkok. Kita bagikan dia lurus. Keadaan lurus dan guna tangan sebelah untuk bagikan pressure, untuk tekan dia ke anda lah. Ke arah anda. So, tahan selama 15 saat. Relax. Tahan 15 saat. Relax. Tahan 15 saat. Relax. Dan ulang 3 kali lah. Sama juga. Ini dan ini. Okey. Seterusnya, kita panggil satu senaman ni. Okey, kita ada soalan. Kalau sakit macam ni, rendam dengan air garam memberi manfaat ke? Yes, okay. So, rendam air garam. Mungkin ni salah satu daripada perubatan tradisional ataupun apalah. Tapi kalau secara yang efektifnya untuk rawatan moden sekarang, bila carpal tunnel syndrome ni dia melibat kepada keradangan. Ada inflammation kat situ. Jadi apabila ada timbulnya keradangan, cara yang terbaik untuk kita kurangkan sakit ialah dengan menggunakan ais. Okay, jadi cara yang paling bagus ialah kalau kita macam merasa tak selesa pada tangan, rasa sakit. So, cara yang baik ialah sediakan baldi atau besin diisi dengan air bercampur dengan air agak-agak dia punya kuantiti tu, and then just rendamkan je tangan anda dalam tu. Pastikan kawasan rendaman tu menutup sampai kawasan yang sakit lah, sampai atas pada pergelangan tangan tu, dan tahan dalam 5 ke 10 minit sahaja, jangan lebih ya, sebab bila lebih lama nanti ada pengecutan salur darah terlalu melebihi lah. Jadi itu tak bagus lah. Jadi kalau kita nak immerse atau nak rendam tangan kita dalam ais tu dalam masa paling lama 5 ke 10 minit saja. Okay. So, okay, kita share ni ya. Okay, kita nak tambah tips senaman. Yang tadi tu kita mostly untuk regangkan balik lah otot-otot kita pada tangan kita. Pada otot bahagian depan dan juga belakang. Okay. Okay. So, untuk senaman yang seterusnya, yang pertama, kita tengok betul-betul Okay, kita akan ada step lah. So, firstly, step yang pertama, buat macam ni. Dalam keadaan yang tertutup. Okay. So, tahan 5 saat. And then, yang kedua, buka tangan. Buka tangan tapi ibu jari dan juga jari dalam keadaan yang rapat. Jangan buka. Okay. Yang ketiga, ini anda buka. Maksud saya bukan buka, bengkokkan ke belakang. Okay. Ibu jari masih dalam keadaan yang rapat. Itu yang ketiga. Yang keempat, buka. Baru buka. Okay. Yang keempat baru buka. Buka ibu jari. Okay. Boleh nampak ke? Boleh nampak? So, kalau tak nampak, tak jelas, boleh mention lah, boleh komen dalam tu. Okay. Yang terakhir, buka ibu jari kita lagi. Okay. Kita stretch dia lagi. And then tahan 5 saat juga. 5 ke 10 saat. Okey, itu. Okey, saya ulang. Yang pertama, dalam keadaan genggam sahaja. Kita ulang, kita buat sama-sama. Okey, jom kita buat sama-sama Boleh cuba. Okey, yang pertama kita genggam. Yang kedua, kita buka. Yang ketiga, kita bawa ke belakang. Okey? Yang keempat, kita buka kita punya ibu jari. Dan yang terakhir, kita tarik lagi ibu jari kita. Okey, boleh dalam posisi maintain tangan terbuka macam ni. Okey, boleh faham?
Alright, so kalau tak jelas ke boleh PM kita direct ke, nanti kita akan send gambar lah macam mana nak buat prosedur dia. Okay, lepas tu juga untuk kuatkan balik. Okay, boleh ulang. Okay, saya akan ulang semula. Okay, yang pertama, genggam tangan. Ini step yang pertama, okay? Genggam tangan. Yang kedua, buka tapi dalam keadaan yang lurus. Tak perlu bengkok lagi. Yang ketiga, baru anda bengkokkan ke belakang. Yang keempat, buka ibu jari. Okey, boleh nampak. Yang kelima, tarik lagi ibu jari ke bawah. Kita tegangkan dia lagi. Okey, yang ni kita nak kurangkan sensitivity pada saraf yang terlibat lah, iaitu median nerve. Okey, kebiasaannya bila ada carpal tunnel ni, median nerve lah yang terlibat yang menyebabkan rasa kebas tu. So, exercise ni kita nak kurangkan sensitivity dia. Okey, yang seterusnya, bila kita dah regangkan, kita kena kuatkan baliklah otot-otot sekeliling ni sebab macam yang sahabat saya kata tadi, apabila kita mempunyai carpal tunnel syndrome yang lama, dia akan menyebabkan rasa lemah. Okey, so exercise-nya, okey, contoh ni bola. So kalau ada bola tenis ke ataupun bola yang lagi lembut ke, okey boleh je anda genggam, tahan 10 saat, lepas tu relax. Okey, genggam lagi, tahan 10 saat, relax. So, kebiasaannya kalau senaman untuk menguatkan otot ni, kita kena ulang banyak kali. Tak boleh buat sekali je. Tak boleh buat 2 kali, 3 kali, 10 kali pun sebenarnya tak cukup. So, kita kena ulang 30 kali. Tetapi, apabila anda dah lakukan 10 kali, anda rehat 1 minit, baru anda ulang lagi 10 kali, rehat 1 minit, ulang lagi 10 kali. Okey? Perlukan rest lah in between 10 kali tu. Okey? So, just senang je. Genggam, tahan 10 saat, ulang 30 kali. Okey. So, macam ada apa-apa lagi nak tambah? Okey. Seterusnya senaman ni kita lebih kepada pergerakan jari lah. Pergerakan jari dan pergelangan tangan. Okey, cara dia. Okay, apabila kita berkata pasal pergerakan jari, jadi sebab bila sakit, kita akan kurangkan pergerakan jari kita sebab sakit. Jadi kita tak nak posisi sakit ni ataupun keadaan sakit ni mengganggu kita punya pergerakan tangan. Jadi apabila kita menghadapi carpal tunnel sini, senaman lain yang boleh kita lakukan ialah pergerakan jari. Cara dia senang saja. Macam ini, 5 jari and then buka. And then tutup. Buka. Tutup. Buka, buka, tutup, buka, tutup. Okey, dia macam gini je. Sangat simple. Okey, maaf ada gangguan sekejap. Okey. Buka, tutup, tutup. Ini semua untuk kekalkanlah pergerakan kitanya jari dan pergelangan tangan. Okey, seterusnya dapat jelas pergerakan buka, tutup. Okey, seterusnya pergerakan dia. Okey, anda perlukan katil ataupun Okey. Okey, kepada semua rakan-rakan FB kita yang tengah menonton ni, kalau boleh untuk kepada kawan-kawan yang ada ni boleh share kepada kawan-kawan anda. Okey. Jangan lepaskan peluang ni semua, share ramai-ramai. Okey, seterusnya kita sambung tadi exercise kita. Tadi kita dah buat pergerakan buka tutup kan? Dan tadi juga kita dah buat genggaman buka, genggam, buka, genggam, buka. Kalau genggam buka ni yang tu kena tahan. Kalau yang gerak ni just gerak saja bagi mobilize. Kita gerakkan semua sendi-sendi kita. Okey, seterusnya pergerakan kita sendi pada pergelangan tangan ni kita boleh macam ini. Boleh macam ini. Okey. Okey. So ini senaman yang selalu kita kena lakukan lah. Jadi apabila kita mengalami sakit pada pergelangan tangan, kita punya pergerakan pada bahagian pergelangan tangan semua akan jadi restricted ataupun terhad, akan terbatas. Jadi kita tak nak sakit ni mengganggu kita punya pergerakan tangan sebab aktiviti harian kita semua memerlukan pergerakan atau pada pergelangan tangan ya. Jadi apabila kita menghadapi CTS ni, apa aktiviti ataupun apa pergerakan tangan kita kena maintain lah. Jadi macam tadi untuk pergerakan tangan tadi kita kena bagi mobilize ni. Gerak ke tepi macam ini. Ataupun anda boleh ada katil ke ada apa kan, just letak dekat katil. Okey. Nampak? So letak pada katil dan anda cuma gerakkan je. Bila anda rasa tegang atau rasa macam tertarik tu, dia anda tahan kira dalam 5 saat. Okey, lepas. And then arah yang bertentangan pula.
Okey, tahan. Okey, lepas. Ulang balik. So sampai anda rasa sakit ataupun ketegangan tu berkurangan lah. Okey. Ada sahabat kita Nurul Huda Mak Saleh nak tanya. Okey, silakan Nurul Huda tanya. Okey, kat sini kita open kalau apa-apa pertanyaan je just boleh tanya saja. Tak ada masalah. Kami akan cuba sebaik mungkinlah untuk menjawab soalan anda. Okey, saudari Nurul Huda, dia nak tanya apa? Kita akan cubalah bantu untuk jawab. Okey, ada lagi sebarang pertanyaan ke? Ada siapa-siapa nak tanya? Boleh ajukan soalan. Okey, mana yang tak jelas tentang tips senaman tadi pun boleh. Kami akan cuba ulang balik. Okey, kalau 3 jari hujung sakit, jari mana tu, Puan? Tiga jari hujung. Adakah sebab saraf? Okey, kita kena tengok simptom semula lah. Puan ada rasa sakit tu rasa dia macam mana? Ada rasa kebas ke ataupun hanya sakit pada bila puan bergerakkan tangan? Okey, kalau 3 jari hujung sakit iaitu apa yang saya faham lah, jari kelingking, jari manis dan jari tengah. So kalau puan ada rasa simptom kebas ke, kebiasaan dia akan melibatkan saraf, iaitu pada 3 hujung jari ni kita panggil saraf tu sebagai saraf ulnar, iaitu ulnar nerve. Dan kebas tu juga boleh terjadi disebabkan banyak faktor, mungkin disebabkan himpitan pada sendi tulang belakang iaitu tulang leher ataupun sendi pada otot sekeliling yang keras, yang tegang. So kita kena tengok balik punca dia dari mana, okey? So jelas ke puan? Okey. Sakit semua pergerakan juga sakit. Okey. Okey Syah, boleh sambung? Sendi. Okey. Okey, kepada macam Puan Nurul Huda Puan Nurul Huda sakit semua pergerakan juga sakit. Okey. Jadi kat situ kita apabila datang kepada center kami lah, biasa kita akan cek dulu punca dia macam mana. Jadi kadang-kadang sakit ni kita macam saudara Halwani kita cakap tadi, kita boleh punca daripada saraf ataupun kemungkinan sakit tu punca daripada ada masalah pada sendi. Jadi apabila macam semua pergerakan tu sakit, takut kadang-kadang macam kita macam Puan Nurul Huda atau suri rumah ke ataupun aktiviti harian tu yang banyak menggunakan pengelangan tangan ataupun sendi tu ada masalah. Jadi kita akan cari punca dia dah tahu. Dulu kalau kadang-kadang kalau nak tahu yang kebas melibatkan tulang belakang tu, dianya akan sakit hingga ke bahu lah. Itu biasa kalau yang berpunca daripada saraf daripada tulang belakang tu biasa kalau kita nak tahu sakit kita tu yang kena kat tulang belakang, kita akan rasa sakit pada bahagian leher dan bahu. Dan biasanya dia akan sampai ke 3 jari hujung ni lah. Itu biasa kalau yang berpunca daripada tulang belakang. Tapi bila sakit pada pelbagai ataupun semua rasa sakit dengan pergerakan pun kemungkinan otot-otot sekitar ataupun ketat dan tegang. So bila otot kita sekitar tu tegang, ketat, jadi apa pergerakan kita pun akan sakit. Kita akan rasa macam tertarik. Ya, sebab otot tu tegang, so bila kita lakukan pergerakan, ia akan tertarik lah. Itu salah satu punca-punca yang boleh menyebabkan sakit tu juga. Okay.
Okey, ada seorang saudari Norzilah Ramli. Dia ada berkongsi tentang pengalaman dia. Okey, saya ada pengalaman kena radang urat pergelangan tangan. Ada timbul bonggol kecil di pergelangan tangan kiri. Ada buat X-ray dan fisio, alhamdulillah dah okey. So, alhamdulillah Puan Norzilah Ramli dah lega dah, sembuh dah daripada sakit radang urat pergelangan tangan, iaitu mungkin carpal tunnel syndrome lah kan, Puan? So memang rawatan fisio ni memang akan membantu juga untuk mengurangkan ataupun melegakan sakit carpal tunnel syndrome ni. Tapi anda sendiri mempunyai carpal tunnel syndrome, apabila anda menghadiri ataupun mendapatkan rawatan daripada fisio, senaman yang kami ajar tu perlu dilakukan jugalah di rumah untuk mempercepatkan lagi proses penyembuhan itu. Okey? Okey, terima kasih Puan Norzilah Ramli. Okay, ada siapa lagi nak berkongsi pengalaman ke? Sangat digalakkan. Okay. Oh. Okey, ada lagi siapa nak bertanya? Masalah kebas pada bahagian lain pun, kalau ada bahagian tangan, bahagian mana nak berkongsi cerita ke, boleh je di sini. Okey. Tadi senaman tu semua ingat cara-cara senaman dia, senaman yang paling mudah lah. Kita ulang sekali lagi lah senaman tadi. Senaman ni. Okey. Senaman yang pertama yang kita buat, yang gerak-gerak tu. Yang first, gliding tu, nerve gliding kita panggil dia. Cara pertama, genggamkan tangan. Buka. And then buka ke bawah. Buka ibu jari. Dan kita kena tarik. Okey. Satu. Senaman satu. Senaman dua, stretching. Macam mana tadi? Pastikan siku tegak. Tarik ke bawah. Tahan 15 saat, ulang 3 kali. Okey. Dan yang seterusnya, ke sini pula lah. Tadi kita dah macam ni. So, kita regangkan yang atas pula. Kita akan tarik. Boleh elok ke kebas-kebas kat tangan ni? Dia satu je macam kita cakap tadi, punca kebas pada tangan ni adalah himpitan pada saraf. Jadi bila kita dah legakan himpitan pada saraf tu, secara automatik rasa kebas tu akan hilang lah. Sebab kebas ni pun terjadi akibat pada himpitan pada saraf tu. Jadi sebab tu macam exercise yang kita tunjukkan tadi tu, macam yang pergerakan tu semua adalah senaman untuk kita macam glide. Glide kan kita punya saraf tu. Jadi sebab kadang-kadang himpitan tu saraf kita macam tersekat. Jadi pergerakan tadi kita nak bagi pergerakan juga pada kita punya saraf. Jadi apabila kita dah riliskan saraf kita yang tersekat, so insya-Allah kita punya kebas-kebas tu akan terus hilang lah. Itu menjawab soalan kepada sahabat kita Khairul Faizin. So kalau pergi fisio pun tak semestinya kena buat pembedahan. So kita akan cuba dulu dengan cara konservatif, iaitu rawatan tanpa pembedahan, iaitu rawatan fisio. So apabila anda pergi ke fisioterapi, jika ia melibatkan, jika himpitan saraf itu disebabkan oleh sendi yang ketat, so kita akan kurangkan stiffness pada sendi tu. Dan kalau ia disebabkan oleh otot yang tegang ataupun otot yang keras, kita bagi sebagai muscle spasm. So kita akan lembutkanlah otot tu untuk kurangkan himpitan pada saraf tersebut. Okey. So pembedahan ni biasa last choice lah, bila sudah lama memang tak sembuh ke, biasa doktor akan further to the operation. Okey, jelas ke Khairul Faizin? Okey.
So, kami rasa cukup untuk hari ini. Kalau ada lagi nak tanya ke apa, boleh je drop komen. Nanti kita akan jawab. Okey, boleh PM. So, untuk sebarang pertanyaan, boleh juga hubungi kami ataupun siapa yang ingin mendapatkan rawatan, tanya berkenaan fisioterapi ke, boleh hubungi kami di talian 014-910-1310. Okey, saya ulang semula. 014-910-1310. Okey. Untuk kepada semua sahabat-sahabat semua, kalau tak semestinya sakit tangan, kalau ada rasa sakit belakang, sakit bahu, sakit lutut, boleh saja hubungi kami untuk dapatkan pertanyaan ataupun menaik maklumat lanjut pasal rawatan kami, ataupun ingin terus book slot, boleh saja telefon direct saja. Tadi 014-910-1310. Jangan lepaskan peluang sebab sekarang ni kita tengah ada promo. Nanti habis promo dah tak ada, kena bayar. Naik pula. Kena bayar. Kena bayar lebih pula lah. Tapi sekarang ni kami tengah ada promo. Sesiapa-siapa yang ingin mendapatkan rawatan ke, jangan segan silu ataupun tangguh-tangguh. Boleh je direct tanya terus. Okey? Okey. Okey. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.